Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya raikan Tuan Imam, yang saya kasihi Tuan Pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada pagi ini, pagi yang ke-6 kita berpuasa, yang ke-6 ataupun yang ke-5? Yang ke-5, solat tarawih yang ke-6. Tuan-tuan, alhamdulillah, jadi pada pagi ini saya dijemput untuk memberikan sedikit perkongsian dengan tuan-tuan, dan saya bercadang pada pagi ini kita membicarakan tentang kisah 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan syurga ketika berada di atas dunia lagi, tuan-tuan. 10 sahabat Rasulullah ini sangat masyhur dalam kalangan kita. Jadi kita bercadang memilih cerita para sahabat, tambah-tambah lepas daripada solat subuh supaya kita tidak mengantuk, tuan-tuan. Jadi kalau kita pilih cerita-cerita lain, kita pilih persoalan-persoalan dakwah lain, takut mengantuk. Dan sebab lepas solat subuh, jadi sengaja kita pilih cerita 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ruang masa yang ada lebih kurang 20 minit. 20 minit lebih kurang, kita akan ceritakanlah kepada tuan-tuan berkenaan dengan orang panggil kisah hidup ataupun riwayat hidup dua daripada 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga di atas dunia, tuan-tuan, masyhur. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Al-Khattab, yang ketiga Uthman Ibn Affan, yang keempat Ali karramallahu wajhah, yang kelima Zubair Ibnu Al-Awwam, yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketujuh Talha, yang ke-8 Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, yang kesembilan tuan-tuan, Sa'id bin Zaid, dan yang ke-10 adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sendiri dijamin syurga di atas dunia. Walaupun kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 nama ini dijamin syurga di atas dunia, ada lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang mana Nabi pun garanti mereka itu dengan syurga. Antaranya Bilal bin Rabah, antaranya sahabat-sahabat lain yang tidak disebut nama. Tetapi 10 sahabat Rasulullah ini sangat masyhur dalam kalangan kita. Bahkan 4 daripadanya yang mana merupakan Perdana Menteri selepas daripada Rasulullah, yang kita panggil sebagai Khulafaur Rasyidin, sangat masyhur dalam kalangan kita. Dan saya kebetulan, tuan-tuan, duk belek-belek belek-belek kitab, duk belek-belek buku mana yang nak kongsi dengan tuan-tuan. Kebetulan 10 sahabat Rasulullah yang dijamin syurga atas dunia ni, kita bercadang untuk membuat satu analisis. Bukan satu analisis dah, orang kata satu perkongsian kisah hidup mereka, khususnya kepada orang-orang muda. Kerana apa? Kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ashabi kan nujum ilal hadis. Sahabat-sahabat aku ibarat bintang petunjuk, yang bermasuk dalam ramai-ramai sahabat Rasulullah. Jikalau kita ikut mana-mana daripada mereka, semua daripada mereka membawa kita menuju ke dalam syurga Allah. Cuma sebagaimana yang kita hadapi sekarang, dalam 12 bulan, dalam setahun, dia ada satu penghulu yang kita panggil pada bulan ini. Dalam banyak-banyak bilangan Nabi, bilangan Rasul, tak berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, dia ada seorang penghulu. Dalam banyak-banyak bilangan para malaikat pun dia ada seorang penghulu.
Maka dalam ramai-ramai para sahabat dia ada penghulu juga, iaitulah yang pertama sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan sahabat-sahabat yang 9 lagi nama disebut syurga di atas dunia merupakan sahabat-sahabat yang paling utama. Kemudian ranking yang kedua adalah sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Ranking yang ketiga sahabat yang terlibat dalam perang Uhud, dan sampailah seterusnya tuan-tuan. Jadi kita baca yang pertama adalah Khalifah Rashidin yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya riwayat hidup cukup panjang tuan-tuan. Cuma saya ringkaskan. Dia punya dia punya cerita supaya kita boleh ambil lah mana-mana yang kita boleh tiru serba sedikit. Mudah-mudahan semangat para sahabat, khasnya 10 sahabat yang dijamin syurga atas dunia ini, bagi motivasi kepada kita. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, ibu kepada Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Salma, menamakan Abu Bakar As-Siddiq dengan nama Abdul Ka'bah. Kerana mak dia ni yang bernama Salma ini, dia pernah bernazar. Dia dapat anak, tetapi anak yang dia lahirkan semua meninggal dunia. Sampailah dia bernazar kepada Allah. Dia kata, kalau aku dapat anak seorang, anak ni diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup, aku akan bagi nama dia sebenar dengan nama Baitullah, mengambil keberkatan Baitullah, dia kata. Maka lahir seorang putera, dan putera ini hidup berbanding dengan anak-anak yang terdahulu. Maka dia namakan dengan nama panggilan Abdul Ka'bah. Kemudian selepas daripada itu, Abdul Ka'bah diberi nama oleh Nabi SAW bernama Abdullah bin Abu Quhafah. Ayah Abu Bakar As-Siddiq bernama Abu Quhafah, yang mana ayah Abu Bakar As-Siddiq ni seorang yang buta tuan-tuan. Seorang yang buta, seorang yang mulut dia jenis mulut lepas. Mulut lepas ni faham ke tidak? Mulut lepas ni bila sebut bab kerasulan Rasulullah, dia akan mudah malu. Sampai dia merepek kepada cucu dia yang bernama Asma. Dia kata, ayah kamu tu selalu berikut dengan Muhammad. Dia kata, dia tak tahu kalau Muhammad tak betul. Dia selalu berhina baginda Rasulullah. Last kali ayah dia masuk Islam dengan Rasulullah disebabkan tertarik dengan ketinggian budi pekerti Nabi SAW. Tak apalah, kita nak cerita dari situ Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebelum daripada dia memeluk Islam, Abu Bakar As-Siddiq ni tuan-tuan merupakan juga seorang pedagang, seorang yang pandai berniaga. Dan istimewa Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak berperangai sebagaimana perangai Arab Jahiliyah ketika itu. Orang Arab Jahiliyah tuan-tuan zaman tersebut cukup masyhur dengan minuman khamar yang kita panggil sebagai arak. Cuma kasbah Tiger Beer tak tahulah ada ke tidak zaman tu. Tapi orang Arab Jahiliyah bila sebut arak, boleh kata minuman harian mereka. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan pengharaman arak, Allah tak direct haramkan secara terus. Allah dia buat secara beransur-ansur. Dan sampailah tahap Allah mengharamkan arak, para sahabat berduyun-duyun balik ke rumah. Bukan sekadar dia jual arak yang berada di dalam tempayan, sekali-sekali dengan tempayan dia lepas tuan-tuan. Nak kata bila mana hati sudah mencapai tahap keimanan yang gitu, mula-mula Allah cuma tegur, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu masuk ke dalam solat padahal kamu termabuk, sehingga kamu tahu benda apa yang kamu sebut, kamu baca depan Allah. Ayat teguran sahaja. Tetapi bila sampai kepada ayat mengharamkan arak, para sahabat berduyun-duyun mencurahkan arak di dalam tempayan, sekali dengan tempayan dia pecahkan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq sebelum daripada Islam, waktu Arab Jahiliyah, dia tak minum arak tuan-tuan. Ni hebat Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang kita tahu berusia 2 tahun lagi muda berbanding dengan Nabi SAW.
Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, merupakan seorang sahabat yang paling kanan, sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Bukan sekadar sahabat yang paling rapat dengan Nabi, merangkap father-in-law sini sebut. Dah, mertua. Tuan-tuan perhati, bagaimana mertua dengan menantu, hubungan yang cukup akrab, hubungan yang cukup rapat. Sampai dua-dua orang ni bila dia berhijrah, kan dia bersembunyi di dalam satu gua yang kita panggil sebagai gua Sur. Bersembunyi dalam gua, Rasulullah tidur di atas pohon Abu Bakar. Nak cari macam mana hari ni seorang menantu boleh tidur atas pohon tu mertua tuan. Ni kita tanya ramai-ramai ni, menantu orang lelaki ni, berani kau tidak tidur atas pohon mak mertua pula. Mak mertua masing-masing tak berani. Dah, sebab kita takut jarak usia yang jauh. Rasulullah dengan Abu Bakar cukup rapat sampai Abu Bakar boleh tidur di atas pohon Rasulullah. Dan cerita dia sebelum daripada tu waktu berjalan nak berhijrah, sekejap Abu Bakar duduk di depan, sekejap duduk di belakang, sekejap sebelah kanan, sekejap sebelah kiri. Nabi kata, kenapa ni Abu Bakar? Nampak pelik? Dia kata, aku takut ya Rasulullah, puak-puak kafir tu dia intai kamu. Aku sekejap bimbang keselamatan kamu, takut dia orang di belakang. Sebab tu aku datang di belakang. Takut sebelah kanan, aku pergi sebelah kanan. Takut sebelah kiri, aku pergi sebelah kiri. Nak kata betapa Abu Bakar dengan baginda Rasulullah cukup rapat, cukup akrab, tuan-tuan. Dan seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq ni juga di antara orang yang bertanggungjawab mengislamkan kebanyakan para sahabat Nabi SAW, seperti Osman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn Awam dan sebagainya. Kebanyakan sahabat-sahabat yang hebat memeluk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu alim ulama menyebutkan buku catatan Abu Bakar As-Siddiq terbuka sampai kiamat, tuan-tuan. Sebab apa buku catatan Abu Bakar As-Siddiq terbuka sampai kiamat? Kerana Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang terawal menjalankan dakwah Islamnya. Maka mana-mana orang sebelum daripada itu yang beramal dengan amalan Islam, dia boleh amal disebabkan dengan dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar, maka pahala berterusan masuk ke dalam buku Abu Bakar sampai kiamat. Hebat dia. Sebab itu kan Nabi SAW menyebutkan kepada kita, barang siapa yang membuat satu kebaikan kemudian ditiru oleh orang lain, maka orang yang buat kebaikan tersebut mendapat pahala orang yang buat, yang tiru perbuatan dia sama seperti dia buat walaupun dia tak buat. Ni tuan-tuan datang ke surau dengar kuliah subuh. Dah, tuan-tuan turun daripada rumah flat masing-masing, ada yang di tingkat 3, ada yang di tingkat 4. Orang tingkat 2 perhati, Haji Deh tu tiap-tiap kali subuh lepas sahur turun solat berjemaah di surau. Belum daripada puasa tak nampak pun. Dia kata macam tu. Jadi dia pun tergerak pintu hati nak turun juga. Dia datang, pahala boleh pada tuan-tuan. Maka di sinilah ulama-ulama sebut buku catatan Abu Bakar terbuka sampai kiamat. Dan tuan-tuan, kalau kita cerita bab Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan iman Abu Bakar As-Siddiq jika ditimbang dengan iman seluruh orang beriman, nescaya berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu kita dengar cerita ada orang yang mengungkapkan satu doa. Dia berdoa dengan satu doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah imanku iman yang lebih hebat berbanding iman Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita ni. Dia doa pada Allah, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah iman di dalam hati aku ini iman yang lebih hebat daripada iman Abu Bakar As-Siddiq. Ulama-ulama menyebutkan mana-mana orang yang mengungkapkan doa tersebut haram dia berdoa dengan doa yang sedemikian.
Sebab apa? Kerana memang mustahil iman manusia biasa macam kita, walaupun Abu Bakar As-Siddiq pun orang biasa, kita pun orang biasa, tetapi memang mustahil taraf iman kita nak sama dengan taraf iman Abu Bakar. Usah kata nak lebih, nak sama pun mustahil. Kenapa? Sebab kekuatan iman Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah pernah satu hari duduk bersama dengan Abu Bakar, yang mana ketika itu Abu Bakar dia baru sahaja berbalah dengan Sayyidina Umar. Sahabat berada juga tak berselisih faham lah sikit. Waktu berselisih faham, Abu Bakar ni dia pergi ikut Sayyidina Umar, dia nak minta maaf dengan Umar. Tetapi Sayyidina Umar dia tak peduli dengan ikutan Abu Bakar. Dia terus lari-lari masuk dalam rumah, dia kunci pintu rumah. Abu Bakar bila nampak Sayyidina Umar kunci pintu rumah gitu, dia berkata tak apalah, aku baliklah. Dia balik, dia pergi duduk dekat Nabi, duduk sama dengan Nabi, mengaji dengan Nabi. Bila duduk mengaji dengan Nabi, Umar Al-Khattab ni pula, bila dia buat gitu pada Sayyidina Abu Bakar, dia rasa bersalah. Dia kata, tak patut aku buat begitu kepada Abu Bakar. Dia kata, tak, Abu Bakar nak mari minta maaf dengan aku. Aku buat dia kecewa macam tu, tak patut. Aku nak pergi cari dia, nak minta maaf lah dengan dia. Maka Umar keluar daripada rumah, dia pergi cari Abu Bakar. Dia nampak Abu Bakar duduk sebelah dengan Nabi. Maka Umar pun pergi jumpa dengan Nabi. Dia bagi tahu apa yang berlaku dengan apa kepada Nabi di antara dia dengan Abu Bakar. Dia kata, ya Rasulullah, kata saya ni balas sedikit dengan Abu Bakar. Jadi datang nak jumpa Abu Bakar ni nak minta maaf balik lah. Dan bila Umar sebut macam tu, Nabi SAW yang tengah duduk, Nabi bangun. Dan Nabi ungkap satu kata-kata. Dia kata, wahai Umar, kamu boleh nak berbalah dengan Abu Bakar ni? Itu dalam bahasa Kelantan lah. Dia kata, kamu boleh nak balah dengan Abu Bakar ni? Walau Abu Bakar As-Siddiq ni, saat ketika mana semua orang mendustakan aku, saat ketika mana semua orang benci aku, saat ketika mana semua orang tolak aku, saat ketika mana semua orang bongkok parti aku. Contohlah tu enggak? Orang tak kenal pada logo aku. Abu Bakar lah orang yang berada bersama-sama dengan aku, walaupun ketika susah dan ketika senang. Boleh kamu rasa tak puas hati dengan dia, deh? Tu Nabi tegur tuan. Umar Al-Khattab pun ditegur. Kita kata Umar Al-Khattab ni siapa? Tak. Umar Al-Khattab jasa dia kepada Islam hebatlah tuan-tuan, kita akan cerita sekejap lagi. Tapi Nabi pun tegur Umar sebab Umar berbalah dengan Abu Bakar. Nak kata tahap iman Abu Bakar As-Siddiq tak? Tahap iman Abu Bakar As-Siddiq tahap mana? Dah sebelum daripada Sya'ban kita rejak. Rejak saya selalu bagi tahu cerita, Rasulullah tak bagi tahu lagi kepada Abu Bakar dia naik ke langit. Abu Bakar dah sebut kepada orang-orang Mekah, yang mana ketika itu majoriti sahabat yang hati berada dalam keadaan syok dengan Nabi 50-50, di antara percaya dengan tidak, tak mahu percaya Rasulullah ni Al-Amin, nak tolak nak percaya orang lain pakak disebut Nabi tak betul, maka berada dalam keadaan syok. Bila Abu Jahal bagi tahu kata Muhammad tu gila, pergi ke Baitul Maqdis dalam masa satu malam, sahabat-sahabat yang 50-50 murtad dengan Nabi. Ketika tu hukum murtad tak ada lagi lah. Tapi nak sebut murtad, Nabi keluar air mata tuan-tuan. Macam ni rupa-rupa ujian Allah terhadap dakwah aku. Abu Jahal datang bagi tahu Abu Bakar. Abu Bakar sebut kalau betul itu keluar daripada mulut Muhammad, usah kata pergi Baitul Maqdis, dia naik ke langit pun aku percaya. Tuan-tuan nampak bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menanamkan di dalam hati perasaan iman dan kasih kepada baginda Nabi SAW. Itu tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita cerita berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pedoman kepada kita dan semangat motivasi kepada kita. Bagaimana Abu Bakar kasih dan cinta kepada Rasulullah, itu satu.
Yang kedua, banyak lagi lah tuan-tuan, cuma saya tak cerita habis sebab dia punya cerita cukup panjang. Saya hanya selit sekadar-sekadar sahaja, lebih kurang 10 minit. Dan kisah yang kedua ini pula adalah kisah Umar Al-Khattab, yang mana Umar Al-Khattab digelar sebagai Al-Faruq, iaitulah orang yang membezakan di antara yang hak dan yang batil, membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Umar Al-Khattab merupakan khalifah Islam yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakar. Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, sejarah cerita dia, hati boleh jadi lembut bila mana dia tahu pada satu hari hati sudah meluap-luap nak pergi bunuh baginda Rasulullah. Tetapi puak-puak kafir Mekah sebut kepada dia, kamu usah nak pergi bunuh Rasulullah lah. Adik kamu dengan adik ipar kamu tu dah memeluk agama Muhammad. Bila dengar macam tu, hati yang marah pada Rasulullah jadi nak marah kepada adik pula. Dia terus pergi ke rumah adik dia. Dengar orang dia baca Al-Quran, dia tampar adik ipar dia. Sa'id bin Zaid yang salah seorang nama disebut 10 masuk syurga ni pun ditampar oleh Sayyidina Umar. Dipukul. Adik perempuan ditampar darah pipi tuan-tuan. Kemudian dia ambil lembaran Al-Quran, dia baca surah Taha ayat 1 hingga 5. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat 1 sampai 5. Dia baca surah Taha, hati yang duk tengah panas, duk tengah marah menjadi lembut tuan-tuan. Maka di sinilah ulama-ulama menyebutkan mana-mana ibu bapa yang ada anak-anak jenis hati panas, jenis hati keras, tak dengar kata baca ayat surah Taha 1 hingga 5 hembus di kepala anak-anak tuan-tuan. Kalau ada suami-suami tak dengar kata bagi isteri, baca ayat ni hembus di kepala suami. Cuma hembus waktu tidur. Jangan hembus waktu dia, ada kena nunggu dia. Begitu juga dengan suami, baca ayat ni hembus pada isteri. Kita kuliah di Masjid Faizi baru-baru ni. 2-3 malam lepas pun tazkirah kat situ. Tapi hak ni hak kuliah. Lepas kita turun daripada masjid, ada seorang ibu dia tunggu kita di luar pintu masjid. Dah lama lah kita duduk lepas habis solat isyak apa, dia bagi minum air sekejap, duduk sembar. Lepas tu turun nak pergi dekat kereta tu, seorang makcik tua dia tunggu kita. Ada anak kecil seorang. Kita tengok makcik ni kurus, tubuh kurus, nampak cengkung, nampak sedih. Sambil air mata duk nak mengalir tuan-tuan, dia cerita, dia kata, ustaz, dia kata, nak buat macam mana saya ada anak kok tak dengar kata. Dah, anak saya ni selalu marah kat saya, kadang-kadang sampai pukul saya. Kita tanya anak makcik ni usia berapa? Dia kata baru usia 13 tahun baru ustaz. Umur dia kata 1 baru. Tapi dia ni boleh dia belasah saya, dia sepak saya, dia tumbuk saya. Ustaz tengok, dia buka bibir dia tuan-tuan, pecah bibir. Bibir pecah, kemudian dia tunjuk anak mata dia ada darah. Orang panggil apa? Darah beku. Darah beku tuan-tuan. Ada darah beku dalam mata. Dia kata anak saya ni melampau sangat dah ustaz, overdose dia kata. Overdose tuan-tuan. Melampau dah perang, nak buat macam mana? Kita show pada dia, kata makcik, kalau makcik boleh pergi jumpa mana-mana tok guru, mana-mana ustaz, pergi jumpa dengan dia, bawa air, minta dia buat air jampi. Orang Kelantan panggil air tawar. Sebab kadang-kadang budak-budak ni kena minum juga air tawar ulama-ulama. Kita sendiri pun lagu tu. Kita mengaji pondok, lain daripada kita mengaji, kita ambil air tawar dengan tok guru, kita minum. Dan kita buat balik pada adik-adik kita. Lain daripada tu kita sebut pada dia, makcik boleh hamak. Kita sebut surah Ali Imran ayat yang ke-200. Ayat terakhir sekali. Baca ayat surah Ali Imran ayat yang ke-200, baca tiup diubung-ubung kepala anak-anak. Doa mudah-mudahan anak lembut hati. Dan termasuk juga hari ni yang kita sebut surah Taha ayat 1 hingga 5. Kerana Umar Al-Khattab pun sekeras-keras hati Sayyidina Umar,
boleh lembut. Walah Umar ni benda apa dia tak buat? Anak perempuan pernah bunuh hidup-hidup. Lama-lama kita ni, siapa pernah bunuh anak perempuan hidup-hidup? Tak ada lagi bermaksud jahat Sayyidina Umar lagi. Lama-lama daripada kita pernah sembah berhala. Tak pernah sebab lahir Islam. Umar Al-Khattab jahat lagi. Kan dia lepas daripada di Islam. Duduk saja-saja, dia sengih. Kemudian dia menangis. Orang tanya Umar, kenapa kamu berkelakuan demikian? Dia kata, aku ketawa sebab aku teringat waktu jahiliah dulu kami buat tokoh sembahan kami dah menggunakan buah tamak. Waktu kami buat kami sembah, tiba-tiba lepas daripada mengukir, buat kerja penat-penat, lapar, ambil tangan, makan, dia kata. Buat penat-penat, kemudian ambil makan. Sebab tu aku ketawa. Dan kenapa kamu menangis? Dia kata aku menangis sebab aku menyesal aku tanam anak perempuan aku hidup-hidup. Taraf Umar Al-Khattab lagu tu tuan-tuan sebelum jahiliah. Orang kita hari ni tak pelik lah nak sebut apa dia. Kalau kita ada buat salah, buat silap, tak sebesar salah dan silap Umar. Kalau Umar boleh kembali menjadi pahlawan Islam yang gilang gemilang, kenapa tidak kita? Tambah-tambah Ramadan tuan-tuan, bulan kemenangan umat Islam. Perang Badar 313 tentera Islam berlawan 1000 tentera musyrikin. Zaman kemenangan tu. Tak banyak lagi pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan perhati dalam perang Badar, sahabat-sahabat Rasulullah 2 ekor kuda perang sahaja ada. Ini sebagai kesimpulan dia ni. 70 ekor unta yang ada. Sahabat 313, unta 70, kuda 2 ekor. Tak cukup transport. Kalau ada kereta tak apa, satu kereta 5 orang boleh naik. Ni unta berapa ramai aja boleh naik kereta? Paling banyak 2-3 orang. Dikatakan Sayyidina Ali bergilir menunggang unta bersama dengan Rasulullah. Masuk dalam perang Badar, Allah hantar para malaikat menjadikan kafir Quraisy kenapa tentera Islam teramat. Berpegang senjata pelepah tamak. Ramai pemuka-pemuka Quraisy dibunuh dan 70 orang kafir ditawan. 70 ditawan. Rasulullah dia tanya cadangan para sahabat, nak buat apa dengan 70 orang ni? Umar sebut, dia kata, ya Rasulullah, 70 ni kita kerak tekak pokok dia. Tuan-tuan boleh faham kerak tekak tak? Pancing kepala. Ini jenis perangai Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar pula sebut, dia kata, ya Rasulullah, tak payah buat gitulah. Dah 70 orang ni yang mana ada kemampuan harta, kita minta dia orang tebus diri dengan kita. Yang mana tidak ada kemampuan harta, kita minta seorang daripada tebusan mengajar 10 orang anak kaum muslimin membaca dan menulis. Kedua-dua cadangan ini Nabi terima kedua-dua. Dalam 70 tawanan, 2 tawanan dibunuh. 68 Nabi lepas. Ada yang menebuh diri dengan harta, ada yang mengajar anak kaum muslimin. 2 orang yang dibunuh, salah seorang adalah orang yang bertanggungjawab. Waktu Nabi tengah sujud depan Kaabah, dia ambil tuntutan, dia letak atas belakang Nabi. Fatimah melihat keadaan begitu, ayah dia ni perut unta baru lepas kena sembelih, tuan-tuan, letak atas belakang Nabi, mengalir air mata. Orang yang buat lagu ni termasuk 70 tawanan kena pancung. Nabi ikut cadangan Sayyidina Umar. 68 lagi tebus diri dan mengajar anak kaum muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya Islam agama yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Kita pun tak tahu tuan-tuan, ada tazkirah pagi-pagi lepas solat subuh di sini. Tiap-tiap hari ada ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Haji Sabri telefon kita kata minta datang pagi Rabu. Kita kata tak apalah. Dah bermaksud aktif kita dengan tazkirah, dengan kuliah. Setengah-setengah tempat orang benci pula dengan kuliah, dengan tazkirah. 2 malam lepas kita ada jumpa dengan seorang ustaz. Dia pegang jawatan Biro Agama di salah sebuah sekolah menengah sekitar sini je sekolah tu. Tapi tak boleh sebutlah nama apa. Kalau tuan-tuan kena bis dengan saya kat luar surah je.
Kita tanya dia, kita kata ustaz pegang lagi jawatan kuasa biro agama. Sebab dia selalu panggil kita ceramah di sekolah dia pada budak-budak sekolah menengah ni. Dah. Kita tanya, kata ustaz pegang lagi jawatan kuasa biro agama. Dia kata tak pegang dah. Oh patut pun tidak ada kuah kita dah dekat setahun lebih dah. Oh dia kata tuan dia kata. Apa pula tak pegang? Dia kata saya kena pejak dah ustaz dia kata. Kata dah kena pejak. Sebab apa kena pejak? Lepas bertukar pengetua baru dia kata. Masuk pengetua baru, dia buat alasan dia kata para pelajar di sekolah tersebut akademik jatuh disebabkan terlalu menumpukan program kepada program membina saksiah dia kata. Akademik jatuh. Jadi sebab akademik jatuh, walhal dia kata pencapaian pelajar sekolah tersebut tak pernah jatuh. Tidak kata pernah jatuh mendadak gitulah, jatuh juga sikit-sikit tapi tidak kata merudum. Itu perkara biasa dalam pencapaian akademik. Dia sebut gitu tuan-tuan. Benci pada kuliah agama, benci pada majlis ilmu, benci pada penerangan. Satu cerita di Felda Negeri Sembilan. Satu surah tu ahli jawatan kuasa surah duk pelik, wayar mikrofon selalu terputus. Jadi duk selalu terputus. AJK surah aku pakat buat mesyuarat dia kata. Nak kau 4-5 kali terputus, kita pakat buat mesyuarat, kita bergili-gili jatuh. Nak tahu, nak tangkap siapa yang bertanggungjawab putuskan tadi wayar mikrofon. Maka waktu dia orang bergili, takdir Allah jumpa orang yang memutuskan wayar mikrofon. Rupa-rupa yang memutuskan wayar mikrofon itu bukan budak-budak. Orang tua ada rupa-rupanya. Orang tua macam kita lama-lama. Pak selalu duduk mari dengar kuliah di surah. Tapi dalam dia ada perancangan dia. Bawa gunting satu, pergi masuk di bilik, pak. Ditangkap. Sebab apa? Benci pada majlis ilmu. Walhal kita nampak ketika mana hijrah, ketika mana perang Badar, Rasulullah minta untuk mengajar anak kaum muslimin. Dan Umar Al-Khattab tuan-tuan, kata-kata dia yang masyhur ketika mana menjadi khalifah, sebagai kesimpulan kita, dia pernah menyebut salah satu kata-kata hikmah daripada banyak-banyak kata-kata dia lah. Dia kata jikalau rakyat aku di bawah pimpinan aku ni semua merasai kekenyangan, maka dia sebut biarlah aku orang yang terakhir merasa kenyang. Tetapi jikalau rakyat aku ni akan menerima kelaparan, biarlah aku orang yang pertama untuk merasai kelaparan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya Umar Al-Khattab merupakan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Tuan-tuan sedang hadirin sekalian, sebagai pengakhiran, kita tengok sekejap situasi di Mesir, bagaimana Dr. Muhammad Morsi memegang tampuk pemerintah di Mesir. Kita baca dalam Facebook semalam berita terbaru pasal dia. Sahabat-sahabat yang berada di Mesir, dia post, dia sebut tuan-tuan, waktu Presiden Mesir ni masuk untuk menunaikan solat Jumaat di salah satu masjid, yang mana masjid tu merupakan kampung halaman beliau. Kita tak ingat nama tempat, kampung halaman beliau. Sebelum dia masuk dulu Syekh Mesir ni, Syekhul Azhar, Mufti Mesir, Syekh Ali Jumaah, masuk orang-orang hebat. Kaum muslimin bila tengok tokoh-tokoh ulama masuk, dah rasa hebat dah, dah rasa girang dah. Melangkah Presiden Mesir masuk di dalam masjid, suasana dalam masjid bergema lawan takbir. Bergema takbir tuan-tuan. Sebab apa? Meraihkan seorang presiden yang mana sebelum daripada dia Hosni Mubarak yang pegang. Bila kata Hosni Mubarak nak masuk ke dalam satu-satu tempat, seminggu sebelum Hosni Mubarak mari, boleh dah meronda begitu ketat. Tapi masuk presiden baru, seorang presiden yang menunjukkan dia berjiwa rakyat. Rakyat meraihkan dia dengan sama-sama melakukan takbir tuan-tuan, menjadikan orang yang berada di dalam masjid ramai yang tidak dapat menahan kesedihan, keluar air mata. Seorang pemimpin yang berlainan daripada pemimpin-pemimpin terdahulu, pegang kejap-kejap, pertahankan dia sampai akhir. Kerana orang mengatakan Mesir yang jatuh kepada Dr. Muhammad Morsi insya-Allah akan menjadi asbab kepada bukanya pintu
kota Baitul Maqdis suatu hari nanti. Bila? Kita tunggu dan lihat sahaja tuan-tuan. Jadi itulah yang saya cerita pada tuan-tuan, dua kisah para sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Al-Khattab. Walaupun banyak kisah cerita dia, tapi saya ambil sekadar sedikit-sedikit sahaja. Dan 8 lagi daripada 10 sahabat ini kita sambung pada pembicaraan akan datang. Saya mohon maaf terkasar bahasa, terlebih bicara. Mudah-mudahan insya-Allah puasa kita tahun ini lebih baik berbanding dengan tahun-tahun sudah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.